Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita pada malam ini ialah kadar terpuji daripada ilmu yang terpuji. Tahap ilmu ni bagus, tapi kadang-kadang bila kita berlebih sangat, ekstrim sangat tentang satu ilmu tu, dia dah jadi tak terpuji. Belajar mula-mula tu bagus, tapi kalau belajar lebih jadi tak terpuji. Macam mana tu? Dia tengok ni, sejauh mana sesuatu ilmu itu terpuji. Sesuatu ilmu itu terpuji mengikut kadar masing-masing. Kalau dah terlebih kadarnya, ilmu tu dah jadi tak terpuji dah. Ada 3 jenis ilmu mengikut kadarnya. Yang pertama, ilmu yang sedikit pun tercela, banyak pun tercela. Ilmu ni kita belajar sikit pun kira tak baik, belajar banyak pun tak baik juga. Jenis yang kedua, ilmu yang sedikit pun bagus, kalau banyak pun bagus. Dan yang ketiga, ilmu yang kalau belajar cukup-cukup bagus, tapi kalau belajar lebih dah kira tak bagus dah. Sia-sia. Nak faham ni kita kena ambil contoh. Apakah perumpamaannya? Perumpamaan ilmu jenis yang pertama, iaitu ilmu yang sikit pun tak elok, banyak pun tak elok. Contoh dalam kehidupan harian kita ni, Imam Ghazali kata keburukan, kecacatan lah. Kecacatan ni kalau sikit pun orang kata tak elok, banyak pun orang kata tak elok juga. Contoh kalau satu orang tu dia rosak pada jari dia, cacat. Orang lahir 4 jari, 5 jari, dia satu jari hilang, 4 jari je, sikit je pun. Tapi kita pandang tak elok lah, tercela lah kan, tak elok lah. Kalau boleh nak ada lah 5 jari. Dan orang yang cacat seluruh badan pun tercela juga. Jadi kecacatan ni sikit pun tercela, banyak pun tercela. Satu lagi contoh, kelakuan yang tak baik. Contoh dia mencuri. Dia suka mencuri duit, tapi duit shilling-shilling je. Curi 10 sen, 50 sen. Orang kata tak baik juga, perbuatan tak baik juga. Seorang lagi, dia suka rompak besar-besaran, kedai emas apa, kedai berlian. Sekali curi puluh ribu, ratus ribu. Tak baik juga. Jadi kesimpulannya, kalau kata mencuri ni sikit pun tak elok, banyak pun tak elok. Yang kedua, ilmu jenis yang kedua, ilmu yang sikit pun orang kata bagus, banyak pun bagus. Contoh dia dalam kehidupan kita, kecantikan. Kalau satu-satu orang tu dia cantik, dia kening saja. Kening dia seolah-olah bercukur siap dah. Dia melentik, elok, semula jadi. Yang lain-lain biasa, tapi kening tu cantik. Kita kata cantik lah kening. Sikit pun cantik. Kalau banyak pun, seluruh tubuh dia pun cantik, kita kata cantik juga. Jadi kecantikan ni sikit pun bagus, banyak pun bagus. Begitu juga kesihatan. Kalau sihat ni sikit pun bagus, banyak pun bagus. Dia bertentang dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi sikit pun tak elok, banyak pun tak elok. Yang kedua ni sikit pun elok, banyak pun elok. Dan yang ketiga, ilmu yang kalau cukup-cukup bagus, tapi kalau dah berlebih, dia dah jadi tak terpuji. Contohnya, mengeluarkan harta. Suka belanja kawan. Dia bila dapat gaji, dia dapat allowance, dia kira nak belanja kawan, baguslah. Belanja kawan. Tapi dia belanja setiap hari, dia punya duit belanja. Sampai kan dalam seminggu tu dah habis dah duit dah. Punya duit belanja kawan tadi. Belanja kawan tu bagus, tapi bila dia berbelanja lebih, sampaikan dia pula susah, tak ada duit, dah jadi tak terpuji dah. Satu contoh lagi, sifat berani. Berani ni bagus, sifat berani bagus, tapi kalau dia berani membabi buta. Contohnya, siap-siap barang semua nak pergi mana ni? Nak pergi berjihad Palestin. Aku seorang je nak lawan. Nak lawan tentera Israel, aku seorang je, tak mau join dengan siapa-siapa pun. Berani bagus, tapi berani tak kenal tempat tu, berani lebih. Dah kira tak terpuji dah. Menghias rumah. Hias rumah, sapu bagi bersih, bubuh bunga sikit-sikit, cat sikit-sikit, bagus lah. Hias rumah memang bagus. Tapi kalau dah hias terlampau teruk sangat, habis banyak duit, tak ada ruang langsung, rumah dia melainkan perhiasan semua, macam museum lah rumah dia, punya hias.
dah tak terpuji lah. Jadi sifat berani ni bagus, kalau lebih tak bagus. Menghias rumah ni bagus, kalau berlebih-lebih tak bagus. Suka belanja kawan-kawan makan bagus, tapi kalau belanja berlebih tak bagus. Itu keadaan. Apakah contoh-contoh ilmu itu? Ilmu jenis yang pertama. Ilmu ni kalau kita belajar sikit pun tak bagus, belajar banyak pun tak bagus. Contoh dia ilmu sihir dan ilmu nujum, ilmu perbintangan, ilmu nasib, tilik nasib. Jenis yang kedua, ilmu yang sikit pun bagus, banyak pun bagus. Ilmu agama, ilmu tentang Allah, ilmu-ilmu yang baik-baik, sikit pun bagus, banyak pun bagus. Dan jenis yang ketiga, ilmu yang kalau kita ambil sekadarnya bagus, tapi kalau kita berlebih-lebih ekstrim sangat dengan dia, kira tak terpuji dah, iaitu ilmu fardu kifayah. Dia berlebih-lebih tentang fardu kifayah tadi, sampaikan terabai hak yang fardu ain. Itu tak bagus lah. Okay, pembahagian ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ni dua jenis. Yang pertama ilmu syariah, iaitu ilmu-ilmu yang datang daripada Nabi-Nabi. Contoh dia ilmu tafsir, ilmu bahasa Al-Quran, ilmu hadis dan lain-lain. Yang kedua ilmu fardu kifayah, ilmu bukan syariah, iaitu ilmu-ilmu yang datang daripada pemikiran manusia. Contoh dia ilmu kedoktoran, ilmu tabib, ilmu matematik, ilmu pertanian, ilmu pertenunan, ilmu politik, ilmu bekam, ilmu jahit menjahit. Ini semua fardu kifayah. Okay, perbandingan fardu kifayah dengan fardu ain ni kita ambil contoh. Kita nak berkemah atas gunung. Di bawah ni kita punya ketua tu cakap, baik, kita sekarang nak berkemah atas gunung, kamu ada masa 2 jam saja untuk buat persiapan nak beli barang semua, 2 jam. Jadi kita ingat dah, nak naik atas gunung ni dia ada benda yang fardu ain, ada benda fardu kifayah. Benda fardu ain ni maksud dia benda yang mesti ada. Kalau tak ada benda ni kita susah di atas sana. Benda fardu kifayah ni kalau ada dia membantu kita, kalau tak ada tak apa. Asalkan ada salah seorang kita yang ada dah, okey. Contoh yang kita tadi pakat sibuk lah, dalam masa 2 jam ni beli makanan, siap makanan semua, beli minuman, siap minuman, perbekalan, siap baju tebal, siap kemah. Ni benda-benda asas yang mesti ada, kira fardu ain lah. Ni tamsilan, bukan nak kata benda tu fardu ain, tamsilan. Benda-benda ni mesti ada. Pakaian, tempat tinggal, makanan, minuman. Jadi kita dalam masa 2 jam tu kita banyak tumpu yang tu. Ada satu orang ni dalam masa 2 jam ni dia tumpu hak yang kifayah. Dia pergi kedai teropong, cari teropong, pilih mana teropong yang sesuai. Sebab nak naik atas bukit ni, nak tengok pemandangan dari sana. Dia cari pula lampu suluh. Di kedai lampu suluh tu dia punya lama, masa 2 jam ni. Dia cari pula kantor, nak tengok kajian, nak buat kajian kan. Dia cari pula belerang, nak tabur keliling kemah. Jadi dia habis masa dalam kedai-kedai yang jual barang-barang yang kifayah. Maksud dia kalau dah ada dalam kalangan kita ni yang bawa teropong, okey lah. Satu teropong pun cukup lah. Ada yang bawa kantor seorang, cukup lah. Ada bawa lampu suluh 2-3 orang, cukup lah. Tapi dia habis masa di situ, dan dia abaikan yang fardu ain tadi tu. Makanan, minuman, kemah, pakaian tebal. Jadi dia punya round kedai tu dekat 2 jam lah. Tiba-tiba bos dia kata, okey, kita ada 10 minit lagi nak tolak dah. Baru dia kelang kabut. Alamak, yang fardu ain tak selesai lagi ni. Yang makanan, minuman, kemah, baju tebal tak buat lagi ni. Jadi berjalan juga dah arahan. Alamat dia bila sampai di atas sana, orang lain semua cukup yang fardu ain. Masing-masing ada kemah, masing-masing ada makanan, masing-masing ada minuman, masing-masing ada pakaian tebal. Yang dia tak cukup, makanan sikit, pakaian pun tak sempat cari pakaian yang tebal, minuman pun tak banyak, kemah adalah kemah. Jadi dia hidup susah di sana, sebab dia duk tumpu kepada hak yang kifayah. Dia ada teropong, boleh bangga lah. Tengok teropong aku beli canggih, tengok lampu suluh canggih, tengok kantar, tengok belerang semua. Tapi yang fardu ain dia tak ada, yang utama tak ada. Jadi kita di dunia ni macam tu lah.
Kita duk tumpu sangat benda-benda yang baik tapi fardu kifayah. Tolong orang, anjurkan program-program usrah, buat majlis-majlis agama, duk tumpu tu. Hak yang kifayah, hak yang kifayah. Yang fardu ain iaitu mukasyafah muamalah, kita tak apalah, sikit-sikit lah. Nanti kemudian tiba-tiba mati. Bila mati, perkara pertama nak dinilai hak yang fardu ain tu, bukan hak fardu kifayah. Macam ni atas bukit tadi lah. Tiba-tiba bos kita kata mesti jalan naik terus lah. Tak boleh beli benah lagi dah. Bila sampai di atas sana, kemah kita tak sempurna, pakaian tak sempurna, makanan tak cukup, minuman tak cukup. Kita duduk lebih kepada hak yang kifayah, hak teropong, hak kantor semua tadi tu.